Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah, para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini dalam kita menyambung dan membaca sambungan daripada kitab Ghayatul Matlub Fima wa'a'zamul minnati fima yaghfirullahu bihi dhunub wa yujibul jannah. Okey, iaitu tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan memasukkan seorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari bersama bahawa sifat dosa ini dia akan menutup hati. Dia akan mengotorkan hati. Sedangkan hati itu adalah alat untuk melihat kebesaran Allah, keagungan Allah dan menerima sesuatu pemberian daripada Allah, merasai rahmatnya, merasai ketenangannya dan merasai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya dikotori dengan dosa, maka hatinya akan banyak selaput-selaput yang menjadikan di antara hatinya dengan mengenal Allah itu adanya penghalang ataupun hijab. Maka dengan itulah sayugianya kepada orang yang beriman mengetahui jalan untuk menghilangkan dosa bagi menjadikan hati yang merupakan alat mengenal Allah, melihat kebesaran Allah, mendapat sesuatu daripada Allah, dibersihkan dengan dibuangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa manusia ada dua jenis. Satu, dosa yang dilakukan oleh fizikal seperti mata, tangan, kaki, kemaluan dan perut. Ataupun dosa yang kedua jenisnya adalah dilakukan oleh hati sahaja, seperti riak, ujub, sum'ah, takabbur dan sebagainya. Maka kedua-duanya ini dosa dan kedua-duanya memberikan kesan kepada kejernihan hati seseorang hamba. Maka insya-Allah taala kita akan tengok, kalau tak silap saya hari ini hadis yang kedua, muka surat ke-39. Betul ke? Hadis kedua kan? Okey. Kita tengok hadis kedua tentang amalan yang boleh menghapuskan dan mengampunkan dosa. Okey, yang mengampunkan dosa. Hadis yang pertama hari itu tentang ambil wuduk yang sempurna. Sekarang hadis yang kedua kita tengok bersama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa nama sebenar Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi atau Ad-Dusi ataupun Ad-Dausi. Tuan-tuan, nama ni tuan-tuan jangan baca sekali lalu tau.
Jangan baca daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Tak, Abu Hurairah tu gelaran dia, Abdurrahman tu nama sebenar dia. Okey, jadi tuan-tuan boleh buat kurungan kat situ. Daripada Abu Hurairah buat kurungan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi ataupun Ad-Dausi. Tuan-tuan, nama Abdurrahman ni, tuan-tuan, ulama berbeza pandangan, bukan beza pandangan. Ulama dapat riwayat kumpulkan nama beliau sahaja jumlahnya 30 nama riwayat datang. Ni Abu Hurairah sahaja. Namanya Abdurrahman bin apa? Sakhrin ke Sakhr, Ad-Dausi, Ad-Dusi, ke apa sampai 30 riwayat datang. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, sahabat dan para ulama dalam memastikan setiap riwayat daripada Nabi, mereka sangat teliti, sangat ambil berat. Okey. Abu Hurairah telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apa kata Nabi? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang soma dalam bahasa Arab artinya tahan ataupun puasa. Puasa maknanya tahan. Barang siapa yang hari itu dia tahan dirinya daripada makan sehingga dengan makan itu akan batal puasanya. Dia tahan daripada melihat sesuatu yang akan mengurangkan pahala puasanya. Dia tahan daripada mendatangi isterinya yang boleh membatalkan puasanya. Dan dia tahan daripada bergaduh dengan orang yang boleh mengurangkan pahala puasanya. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan lalu menahan dirinya dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan serta perintah-perintah Allah di dalam bulan Ramadan, shoma ramadhana imanan. Imanan maknanya apa, tuan-tuan? Dalam terjemahan ditulis penuh keimanan. Penuh keimanan tu maknanya apa? Apa makna yang kita nak faham? Bahasa Arab sebut imanan, okey. Bahasa Melayu pun sebut penuh keimanan. Kita nak terjemah apa? Nak faham apa? Faham tak, Tuan Syed? Dalam hadis kata barang siapa yang berpuasa imanan. Dalam terjemahan sebut siapa yang berpuasa penuh keimanan. Yelah, kita nak makna apa? Faham tak? Tuan-tuan, ada yang nak cuba? Faham soalan saya kan? Kalau ikutkan yang di bawah dengan yang di atas, sama aja. Atas imanan, bawah penuh iman. Apa maknanya? Tuan-tuan nak apa bahasa Melayu yang mudah yang tuan-tuan boleh serap dalam kepala untuk faham? Perkataan imanan, tuan-tuan boleh maknakan siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Maknanya bukan terpaksa. Siapa yang tahan makan sebab terpaksa, mak dia marah, tak masuk. Siapa yang puasa sebab surrounding masyarakat dia puasa, dia tak jadi, tak masuk. Tapi siapa yang terima perintah puasa, kenapa? Kerana Allah yang perintah, yang ni masuk. Dia ambil itu kerana beriman kepada Allah, kerana perintah Allah, kerana taatkan Allah, yang ni masuk. Faham tuan-tuan maknanya apa? Faham tak yang saya sebut? Jadi imanan, tuan-tuan boleh terjemahkan dengan makna dengan penuh rasa kepatuhan kepada perintah Allah. Sebab ada orang puasa kerana masyarakatnya puasa. Dia kata takkan aku seorang tak puasa. Puasalah. Dia satu sekolah, orang lain semua puasa. Dia je tak puasa. Dia pun puasa. Tak nak batalkan puasa. Ataupun dia takut kalau ibunya marah, dia tak puasa. Dia puasa. Ini bukan imanan. Tetapi hadis ini mengatakan siapa yang berpuasa sebab dia berpuasa itu kerana dia patuhkan kerana ini perintah Allah. Wahtisaban. Dalam hatinya dia sangat mengharapkan balasan, pahala daripada Allah sebab puasa yang dilakukan itu. Mesti ada dua. Tuan-tuan tak boleh satu je. Kalau esok, tuan-tuan, Ramadan pun tak lama lagi dah. Ramadan berapa hari lagi? Lebih kurang, tuan-tuan, 60 hari ke 70 hari. Tak lama dah, tuan-tuan. Kurang 100 hari, kurang 90 hari. Tak lama dah Ramadan, tuan-tuan. Barang siapa yang esok puasa, dia puasa kenapa? Tak makan, tak minum, tak buat itu. Kenapa? Dia kata kerana taatkan perintah Allah. Okey. Wahtisaban. Dia lapar, dia tahan semua itu, dia nak pahala daripada Allah.
Nabi kata, siapa yang berpuasa dengan cara seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Sebab itu orang yang sampai 30 hari dibersihkan dosa, Nabi kata dia kembali dalam keadaan suci bersih. Barulah dia menyambut Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bersih diri dia. Sebab 30 hari, setiap hari dia masuk, dihapuskan dosa. Esok dosa, dicuci dosanya sepanjang Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama doa kepada Allah. Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala dengan keampunan yang besar, yang baik, sehingga kita semua mendapat kebaikan daripadanya. Hadis yang ketiga, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama juga nama dia. Tuan-tuan tengok, ejennya lain ke atas tu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nampak tak? Dekat atas apa? Ad-Dusi. Bawah? Ad-Dawsi. Yang paling masyhur adalah yang bawah. Yang paling banyak adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Tapi macam saya sebut kat tuan-tuan lah, nak sebut nama beliau ni je ada 30 riwayat. Okey. Baik, tapi yang paling popular dikatakan, yang paling asah, Imam Nawawi kata apa? Yang paling sahih adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? May yaqum lailatal qadri, barang siapa yang yakum, yakum maknanya berdiri, maknanya bangun, hidupkan malam. Lailatul Qadri, lailah maknanya malam, al-qadr maknanya apa? Kita sebut qada dan qadar. Qadar maknanya apa, Ji? Qadar maknanya apa qadar? Apa? Ketetapan. Ya, tuan-tuan. Qadar, tuan-tuan, disebut qadar, ketetapan. Itu kalau dibaca dengan qadar. Tapi tu tuan-tuan tengok ejaan kat situ. Lailatul Qadri. Dal itu sabpati. Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil Qadr. Dal mati. Kalau dal mati ataupun dalam makna hadis ini, Lailatul Qadr. Qadr itu maknanya adalah keagungan, ketinggian. Saya kata apa? Ini barang ni nilainya sangat tinggi kadarnya. Nampak? Sangat tinggi kadarnya, sangat tinggi nilainya. Malam yang penuh bernilai. Maka Nabi kata apa? Barang siapa yang hidupkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, penuh keagungan, penuh keistimewaan, penuh nilai yang tinggi, Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dia bangun itu kerana patuhkan Allah, bukan kerana malu kawan sebelah qiyam dia tak qiyam, tak. Dia bangun itu kerana perintah Allah. Mesti tujuannya itu, tuan. Kalau kita nak dapatkan keampunan, mesti itu tujuan bangunnya. Jangan nanti orang kata, kenapa pergi masjid malam 27? Dia kata, orang pergi takkan nampak aku tak bangun qiyam. Tak. Dia pergi ke masjid dan qiyam kerana ini perintah Allah, ada ganjaran besar daripada Allah. Dia datang sebab perintah, bukan sebab orang lain. Tuan-tuan pergi masjid, kalau sebab AJK masjid, tuan-tuan tak kena makna imanan. Kalau tuan-tuan pergi surau kerana malu dengan pengurusi, tuan-tuan tak dapat makna imanan. Tapi kenapa pergi surau? Imanan, patuh perintah Allah. Kenapa ke masjid? Imanan, patuh perintah Allah. Kenapa puasa? Imanan, patuh perintah Allah. Kenapa sedekah? Imanan, perintah Allah. Siapa yang bangun qiyamul lail? Imanan, semata-mata sebab kepatuhan kepada Allah. Wahtisaban, ihtisaban ni penting, tuan-tuan. Dalam hati tu dia mesti nak ada rasa, ya Allah, aku bangun ini, berikanlah ini, ya Allah. Harapkan keampunan, harapkan pahala, harapkan darjat. Mesti ada. Mesti ada. Itu sifat kita, tuan-tuan. Sifat hamba yang biasa, dia nakkan reward daripada Allah, tuan-tuan, daripada perbuatan baiknya. Wahtisaban, dan dia menghitung-hitung ganjaran yang Allah akan berikan kepadanya. Apa dia dapat? Ada dua syarat ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, Ramadan pun bangun,
qiyamul lail pun bangun, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, ini sangat penting untuk kita sama-sama cermati dan fahaminya dengan baik. Hadis yang keempat, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Saya rasa yang atas tu mungkin tersilap tulis kot, cetak kot, Dusi tu. Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok, Nabi kata, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Barang siapa, okey, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maknanya rakaat pertama, rakaat kedua daripada Fatihah, betul? Imam baca sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang dengar imam baca macam tu, selesai je imam sebut waladdallin, Nabi kata faqulu amin. Semua kena baca amin. Sebab apa? Kalau ucapan kamu kena tepat dengan ucapan malaikat yang mengaminkan imam itu. Tuan-tuan bayangkan macam inilah. Kita tadi ada 9 saf. Saf ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 malaikat sembahyang. Imam kat depan baca ghairin maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat akan jawab juga amin. Kalau amin yang kita sebut dengan malaikat sebut sekaligus, serentak dan sama, maka orang yang dapat sebutan itu diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Maksudnya apa? Imam mesti cerdik dan pandai. Imam tak boleh lepas sembahyang ghairin maghdubi alaihim waladdallin amin. Kenapa? Kerana makmum takkan dapat serentak. Kedua, malaikat akan amin pada kadar yang biasa tak. Dan tak boleh juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat dah sebut, kita belum sebut lagi. Jadi yang terbaik apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sekadar saktah je. Amin. Semua makmum sebut dan malaikat sebut. Kalaulah amin kita dengan amin malaikat itu seiringan, dosa sebelumnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini sebab itu siapa yang dapat ni? Yang dapat cuma orang sembahyang berjemaah sahaja. Jadi tuan-tuan, sembahyang berjemaah antara sebab untuk diampunkan dan dihapuskan dosanya. Dan imam kena cerdik, makmum pun kena cerdik. Jangan cepat sangat jawab. Pantang imam waladdallin disuruh amin, tak. Sekaligus semuanya sekali. Amin. Dan tuan-tuan, kita ni saya nak nasihat bersamalah tuan-tuan. Kita kalau aminkan imam, aminlah dengan penuh semangat, dengan penuh kuat, dengan baik. Contoh yang paling mudah, sembahyang subuh kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Imam baca kuat. Allahumma, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Tapi bila sampai bab Palestin, pandai pula kuat amin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Amin. Kuat pula. Dah, sama semuanya. Dan kalau boleh tuan-tuan, biar kita sebut itu memang kita beriringan dengan imam, faham makna imam dan amin dengan imam. Allahumma hdina fi man hadain. Amin. Jangan terkejut. Itu yang sebaiknya. Itu yang sebaiknya. Biar kita ada semangat ketika solat mengaminkan doa imam. Imam yang depan tu bila dengar jemaah, amin, dia pun semangat nak doa tuan-tuan. Panjang jadi doa dia. Tapi kalau belakang, amin, dia nak doa panjang pun, hai, tak ada sokongan kat belakang nampaknya. Berhenti cepatlah. Tak.
Jadi sebab itu mesti kita ada interaksi yang tepat dengan imam. Okey, amin, amin itu dijawab dengan baik. Baik, jadi tuan-tuan, hadis ini kata apa? Siapa yang membaca amin selepas imam selesaikan Fatihah tepat dengan malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, selesai. Hadis seterusnya, hadis yang kelima. Daripada Muaz bin Anas Al-Juhani, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Nabi? Man akala ta'aman, barang siapa yang makan satu makanan, maknanya siap makan. Akala fi'il madhi, maknanya yang telah lepas, yang telah lalu. Man akala ta'aman, siapa yang dah makan makanan. Faqala, dia pun berkata, dia pun bercakap, dia baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tuan-tuan ambil doa ni, hafal, baca doa lepas makan. Kalau tuan-tuan tak hafal yang ni, baca yang biasa. Tapi yang ini dapat ampun dosa. Yang tadi dapat kita syukur pada Allah atas nikmat. Kan kita baca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Itu pun ada hadis. Tapi tuan-tuan baca yang ini, fadilatnya dosa diampunkan Allah SWT. Apa dia? Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau baca ramai-ramai. Kalau baca seorang, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maknanya apa? Ya Allah, segala kepujian bagimu, alladzi at'amani, yang telah berikan aku makan, hadza ta'am, makanan ini, min warazaqanihi, dan engkau telah berikan rezeki itu kepada kami ya Allah, min ghairi haulim minni wala quwwah, tanpa perlu aku melakukan kerja yang berat dan susah. Maknanya aku dapat makan ni senang je. Hari ni ada orang belanja nasi goreng ayam. Kita kata tak payah keluar duit, orang belanja. Ya Allah, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nampak tuan? Ini namanya doa lepas makan. Tuan-tuan nak baca yang biasa tuan-tuan baca pun boleh, nak baca yang ini pun boleh. Cuma yang ini fadilatnya apa dia? Dosa sebelumnya diampunkan Allah. Boleh hafal tuan-tuan insya-Allah? Sebelum keluar masjid boleh hafal tuan-tuan? Insya-Allah. Sebelum keluar masjid. Haji Tirmizi. Boleh di Tirmizi insya-Allah. Cikgu Mustafa, sebelum keluar pintu sliding door, saya tunggu dekat tangga. Saya tanya kat tangga. Insya-Allah ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Insya-Allah ya. Hafal doa ni, baca. Paling senang lepas ni kita makan malam, amalkan terus. InsyaAllah. Saya pun cuba amalkan hari ini insyaAllah. Biasa kita alhamdulillah, itu baik dah. Dan Allah sangat suka kepada seorang hamba yang telah makan daripada rezekinya lalu mengucapkan alhamdulillah. Allah suka sangat. Allah redha sangat. Tuan-tuan, saya sekarang ni haus. Tadi cakap banyak haus. Bila saya haus, saya pun minum. Bismillah. Tuan-tuan tahu, kesejukan air ini mengalir dekat tekak yang sedang haus. Dia masuk mengalir, kena semua usus paru-paru, masuk ke perut, lega jadinya. Bila dia lega tu nikmat sangat. Tuan-tuan lepas potong rumput kat belakang rumah, potong. Orang tak siapkan air Milo, tak buat air Bali, tak buat ni. Air sejuk baru keluar peti ais je. Tuan-tuan minum sikit. Bismillah. Ya Allah, nikmatnya. Lalu tuan kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kecilkan ucapan Alhamdulillah. Kadang-kadang di sisi Allah sangat besar. Di sisi Allah sangat besar. Dan kalau ada makanan, tengok Allah dulu. Kalau orang hidangkan makanan, tuan-tuan dah baca Alhamdulillah, jangan lupa doakan kepada orang yang sediakan makanan. Ini sunnah Nabi ajar. Saya datang pergi rumah Tuan Said. Dia buat kambing golek. Saya ingat lagi majlis terakhir saya pergi rumah dia, ada kambing golek tuan-tuan waktu tu. Okey, kambing golek. Dah makan,
kita sebut apa dulu? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jami'in. Doakan kepada Tuhan Allah. Allahumma at'iman at'amana wasqiman saqana. Ya Allah, bagilah makan siapa yang bagi saya makan, dan bagilah minum siapa yang bagi saya minum. Dah, balik. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang baca doa ini macam ini dapat ampun daripada dosa-dosanya yang telah lalu. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh hafal. Alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala kepujian bagi Allah yang telah berikan aku makanan ini yang aku dapatinya tanpa susah payah. Balik rumah orang hantar nasi lemak, tak payah dapat. Pak hafal Tuan Said? Ya, insya-Allah minggu depan kuliah duha kita, kalau saya tanya saya tanya. Okey. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis ke-6. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Tuan-tuan, Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah. Ada rumah di Madinah. Rumah dia pernah diduduki oleh Nabi SAW ketika Nabi sampai daripada Mekah sampai ke Madinah. Akhirnya rumah beliau hari ini adalah sebahagian daripada Masjid Nabawi. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini special daripada yang lain. Kenapa? Kerana beliau berada di Madinah, membesar di Madinah. Kahwin pun ada kat Madinah, rumah pun di Madinah, tapi kuburnya berada jauh di mana? Di Turki, Istanbul. Di Istanbul. Sehingga satu kawasan dan daerah dinamakan dengan nama Eyüp. EYUP, Eyüp, orang Turki sebut. Kalau tuan-tuan pergi sana, naik taksi, nak pergi mana? Eyüp. Ayub tu adalah nisbah kepada tu Abu Ayyub Al-Ansari kerana di situ terdapat kubur beliau. Kenapa boleh meninggal jauh ke Turki tuan-tuan? Saudi, Turki jauh, bukan dekat. Lagi zaman dulu. Kenapa? Hanya kerana beliau nak tengok atau nak jadi daripada sebahagian tentera yang Nabi sebutkan tentang kebaikannya. Kata Nabi SAW, la tuftahunnal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu zalikal jaish, atau kama qala